Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ni agak sukar kalau kita terjemah perkata. Kadang-kadang banyak terperangkap dengan ayat ni sebab dia tak boleh perkata ayat ni. Dia kena ada lafaz andaian. Kalau perkata makna lagu lain selalu. Ayat ni, kena ingat ayat ni. Kalau ayat lain tu kita boleh baca, boleh nampak makna tak? Ayat ni memang kalau tengok perkata tak nampak makna. Sesungguhnya syaitan itu, ni nampak lagi ni. Sesungguhnya innama dzalikum syaitan. Syaitan itu yukhawwifu, menakut-nakutkan. Bukan menakut-nakutkan para pengikutnya. Menakut-nakutkan kum, andaian, kamu. Kena ada andaian, kum, kamu. Dia tak sebut. Dengan menggunakan perantara awliya'ahu, dengan menggunakan perantara awliya'ahu, pengikut-pengikutnya. Syaitan ada pengikut dia. Dia kadang-kadang dia menggunakan pengikut dia ni untuk membisikkan perkara-perkara yang tak baik kepada menyatakan perkataan tak baik kepada orang-orang yang beriman. Kata-kata menyakitkan, supaya orang beriman ni berhenti buat kerja. Jadi ayat ni yukhawifu ni, dia menakutkan kum, kamu ni orang beriman. Kalau tengok dalam terjemahan dia dalam kurungan kamu, ada tak? Dalam terjemahan ada? Ada kan? Ada tak? Ada tu. Dia dalam kurungan. Jadi kalau tengok berkata, syaitan menakutkan pengikut dia pula. Bukan menakutkan pengikut dia, menakutkan kamu. Cuma melalui para pengikut dia, kan? Melalui perantara pengikut dia. Pengikut dia yang tukar sampai. Jadi syaitan ni dia bisik kepada pengikut dia supaya sampai ke perkataan ni kepada orang beriman. Ya. Jadi kehendak iblis, syaitan ni, sebab dia faham dah konsep kebenaran. Barang batin ni hidup bila tidak ada barang benar disampaikan. Barang batin ni dia boleh hidup segar bila barang benar tidak disebarkan. Jadi barang batin ni ibarat sarang laba-laba. Sarang laba ni duduk dalam rumah ni kalau tak ada penghuni. Bila penghuni ada, otomatik sarang laba-laba tak ada. Bila orang berkata benar tu ada, batil akan hilang. Hilang gitu. Batil mengalahkan kebenaran tak sama sekali. Hati boleh faham. Jadi cara untuk menang kebatilan, tidak ada cara lain melainkan menyuruh orang yang bercakap benar ni senyap, diam. Bila diam, batin segar. Bila bercakap, kan? Bila bercakap, hilang batin. Kalau kita nak cerita ke orang, kita cerita tentang Musa dengan Firaun. Tengok Firaun, dia punya kekuatan zahir dia, tentera ke apa, batil. Tengok pengikut Musa,
Kan, kalau tengok zahir ni Allah kan. Musa ni Nabi. Yalah kita ni kira-kira semangat dah lah. Tengok pengikut kita ni jiwa lemah. Jadi Musa waktu Fir'aun ni menghendaki Musa ni suruh sengat, jangan cakap. Jadi dia gertak-gertak ni nak suruh Musa tu sengat. Tapi hakikat dia Musa tak sengat. Kan? Hakikat dia Musa tak sengat. Kalau Musa sengat, menanglah kebatilan. Musa bercakap, Fir'aun dan tentera dia kalah. Makna nak beritahu lagu tu lah, para batil lagu tu lah. Para batil ni hidup bila tak ada orang mengajar makna Quran. Bila Quran dipelajari, orang batil pun bertukar jadi orang benar. Tak say para batil. Sebab para batil ni kita nampak betul batil setelah mengaji makna Quran, nampak macam berharga je. Sebelum mengaji makna Quran nampak berharga batil, macam tak nak gapo-gapo. Kadang-kadang macam barang ni barang berharga. Bila mengaji makna Quran, barang tak ada nilai sikit apa. Sampah. Kita lepas mengaji makna Quran, semua barang batin ni nampak sampah. Tak ada nilai sikit apa. Makna Quran ni jadi barang berharga. Sebelum mengaji makna Quran, barang batin tu macam ada harga. Quran pula tak ada harga ni. Sebalik. Fala takhafuhum, janganlah kamu takut dengan mereka. Sebab mereka ni tentera-tentera syaitan nak menakutkan kamu. Wa khafuni, takutlah aku. Jadi jangan takut akan ancaman mereka dalam asbab. Takutlah akan ancaman kami dalam asbab dan luar asbab. Mana ancaman kami ni dunia akhirat. Dunia pun kalau kena boleh jadi, akhirat pun kena boleh jadi. Ancaman mereka ni bunyi hebatnya, tapi tak boleh jadi, kebanyakannya tak berlaku pun. Kan? Lepas tu akhirat sebaliknya. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Mana bila kita ni beriman, janganlah kalah manusia mengalahkan kalah Allah. Biar kalah Allah menang. Bila Quran menang seumur, kalau manusia tu kalah, kemudian tak ada berdua. Kalau Allah dia menang. Sebab hak berlaku, hak jangan di luar di kita sendiri kan. Hak berlakunya ialah tahu Allah nak lagu ni, tapi dah orang nak lagu ni tak ada arahan. Biasa lagu tu je lah. Jadi ayat ni nak tolak cara lagu tu kan? Nak suruh kita belajar cara sebaliknya. Makna kalau manusia ni tak ada apa. Kalau Allah ni kalau dia kata kena, memang kena sungguh. Jadi tidak boleh kalau manusia ini membatalkan tanggungjawab kita kepada Quran. Tak boleh. Kalau mengganggu kita nak buat Quran ni, abai saja kalau manusia, utamakan kalau Allah. Dalam berdakwah kadang-kadang berlaku kita ni nak tarbiyah seseorang, suruh mengaji, tiba-tiba dia tengok kita harap jadi lagu ni, jadi lagu lain. Harap-harap lagu ni tapi lagu lain. Jadi kita pun jadi rasa kecewa, rasa ni. Yang ni ayat bukan ayat larangan ni. Larang Nabi sedih. Bukan larang ni, bukan ayat larangan. La ni bukan larangan. La motivasi. Kita nak kita kata kadang kita jangan sedih kan. Tak apa. Larang sedih ke? Larang sedih ke lagu? Tak. Kita bagi semangat. Jangan sedih, tak apa, cuba lagi.
Tu larang, jangan sedih itu larangan ke? Bukan. Lafaz macam larang, tapi bukan makna larang. Janganlah menyedihkan engkau orang-orang yang mereka bersegera kepada kekafiran. Bersegera kepada kekafiran. Kita nak mereka iman. Kita nak masuk dalam iman. Tapi mereka ni lebih galak masuk lafaz lawan iman. Kita nak mereka ni untung lebih faham Quran. Tapi mereka pilih cara yang merugikan mereka, kan? Merugikan mereka. Kita nak sesuatu yang menguntungkan mereka. Tapi mereka ni buat satu benda yang merugikan diri mereka sendiri. Orang yang berhati baik ni sedih. Sedih. Orang yang berhati baik ni sedih. Sebab tu kalau orang ni duduk dunia yang kita tengok merugikan mereka, tak boleh gembira. Orang nak masuk neraka dia suka pula gitu. Lepas tu sedih. Sebab itu menunjukkan ciri keikhlasan, telus. Orang telus ni, orang duduk dalam keadaan yang membahayakan mereka ni sedih macam Nabi. Dan sedih ni satu kemanisan juga. Bukan tu kata wala ni bukan larangan. Lafaz galakkan. Teruskan berdakwah. Innahum, sesungguhnya mereka la yadurrullaha syai'an. Jadi orang yang taksir ke Quran, taksir ke Allah ni tidak merugikan Allah, tidak merugikan agama. Tapi mereka lah rugi. Kita bila tinggal agama, bukan agama rugi, kita rugi. Sebab agama tak berhajat pada kita. Kita lah berhajat kepada agama. Manakala kita taksir Quran, taksir ngaji Quran, mana Allah akan taufikkan orang lain yang nak ke Quran. Allah akan jadikan Quran naik melalui orang lain kalau kita taksir. Quran tetap naik. Quran tetap jadi makin orang ramai nak, walau kalau kita taksir. Tapi kalau kita taksir, hakikatnya kita lah rugi. Yuridullah, Allah ingin. Jadi mereka nampak mereka taksir. Mereka nampak mereka taksir ke Quran. Tapi hakikat yang berlaku, hak yang sebenar adalah sebaliknya. Allah taksir ke mereka. Jadi kita kalau ada perasaan lagu tu macam taksir ke Quran, cepat-cepatlah kita buat perubahan. Allah yaj'ala lahum. Dia kata Allah menghendaki, padahal Allah nak supaya jangan ada bagi mereka hazzan fil akhirah. Hazzan fil akhirah ni mana? Bahagian di akhirat. Jadi bila kita ni nak ke Quran, sebab Allah nak sesuatu untuk akhirat kita. Allah nak kita. Kalau kita taksir ke Quran, hak kita memang ialah takut Allah taksir kita. Dan bagi mereka azab yang besar. Habuan senang tak ada, susah ada. Habuan senang tak ada, susah ada. Jadi Quran ni lah bermulanya habuan senang. Sebab habuan senang mati nanti. Sesungguhnya orang yang membeli, yakni menukarkan, kekafiran dari peluangnya iman. Kadang-kadang tengok orang tak beriman pun, bila pula dia tukar iman, tak iman lagi, kan? Dia tengok orang ni mana beriman, tapi kenapa Allah kata menukarkan kekufuran kepada keimanan? Keimanan sendiri peluang beriman. Menukarkan daripada
kepada kekafiran dari peluangnya beriman. Sama juga dengan orang yang menukarkan kejahilan dari peluangnya tahu. Mana kita ni ada peluang untuk faham Quran, tapi kita tak usah tolak tawaran tu, kita ambil jahil. Peluang kepahaman tolak, ambil kejahilan. Sama juga. Hak ni tolak, ambil kekafiran, tolak peluang iman. Sama juga. Kita sekarang ni ada peluang untuk faham Quran, kita tolak, kita tak menghargai, kita ambil kejahilan. Sama juga, la yadurrullaha syai'an, tidak dapat memudaratkan Allah, agama Allah sedikit pun. Mana tidak terlibatnya mereka dalam agama, dalam mengaji, dalam konteks iman ini ataupun dalam konteks Quran ini, tidak merugikan agama Allah, tapi mereka lah rugi. Kita jangan suka pula, kita rasa sedih, yang sedih, sebab kita nak sama-sama selamat. Walahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang ingkar kadang-kadang rasa betul dengan panjang umur. Orang ingkar kadang-kadang rasa betul dengan panjang umur. Sepatutnya kita nak apa? Kita minta panjang umur dalam keadaan kuat kebajikan. Tapi setengah orang ni kadang-kadang suka panjang umur, tapi tak ada kesungguhan dalam kebaikan akhirat kan. Nak panjang umur, nak bagi kebaikan akhirat pasti. Kita kena ada apa? Nak panjang umur sebab nak banyak benda akhirat tak buat lagi. Kalau boleh. Kalau boleh sama boleh mengajar pula. Bila panjang umur boleh mengajar pula. Wala yahsabanna alladhina kafaru. Janganlah menyangka orang-orang yang ingkar degil. Janganlah menyangka orang-orang yang ingkar degil, annama, bahawasanya panjang umur mereka. Numli ni mana diberi tangguh mati. Numli lahum, panjang umur mereka itu khairul li anfusihim, baik untuk diri mereka. Sebab panjang tu bergantung kepada seseorang itu. Kalau seorang tu jenis nak mengaji lagi, lepas tu sebab nak mengajar pula, nak mengaji banyak lagi, nak mengajar pula, jadi minta panjang umur. Jadi kalau panjang tu kebaikan kepada mereka. Tapi panjang bagi orang yang tak usah mengaji ni, innama numli lahum, hanya saja Allah tangguhkan bagi mereka itu liyasdadu isma, supaya dosa makin banyak. Dosa makin banyak. Hakikatnya betul. Kalau kita ni tak mengaji, tak mengajar ni, bukan pahala banyak, dosa makin banyak. Lepas tu walahum adabun muhin, dan bagi mereka adab yang menghinakan, dan bagi mereka adab yang menghinakan. Kita suka panjang umur, tapi kalau kita tahu kesan panjang umur dengan kita jauh daripada mengaji ni, rasa tak? Kan? Tak usah mati pula. Nak mati lalu tak usah, nak panjang lagi. Maknanya mati pun tak usah, nak panjang lagi berat. Mati selalu pun tak okey mana, panjang pun tak okey mana, dua-dua tak okey.
Tapi kalau kita mengaji dan mengajar, kalau lagi panjang umur, kalau bagi Allah, kalau tak ada kita mati dulu, nak macam mana? Tapi kalau Allah lebih panjang lagi, alhamdulillah. Sebab apa? Nak mengaji banyak lagi. Patut sebab apa? Niat boleh, kalau boleh sebelum mati ni boleh mengajar. Gitu. Sebab itulah Allah tidak akan membiarkan, tidak mungkin Allah membiarkan orang beriman ni duduk macam tu je iman mereka, kan? Mana hakikat iman ni dia tak kekal sama ada ke bawah ke atas. Duduk setakat tu, kalau 10-10 gitu, kan? Dia tak lagu tu iman ni. Dia tinggi antara dua, sama ada dia naik atau dia kurang. Jadi supaya iman orang beriman ni makin bertambah, Allah adakan ujian. Allah adakan ujian. Dengan ujian itu iman makin bertambah, kepahaman makin bertambah. Bila kita makin diuji, macam para sahabat, makin nampak nilai sebenar. Barang baik bagaimana, barang buruk bagaimana. Kalau tak ada uji dengan kekalahan dalam perang Uhud, sama apabila pun orang tak faham bahawa sifat taat pada pemimpin ni satu yang dituntut. Sifat menyerahkan kemenangan kepada Allah ni satu yang dituntut. Sabar ini satu yang dituntut. Bertakwa ni satu yang dituntut. Dan yang tinggi hari baik. Sampai bila kita tahu. Tapi bila berlaku ujian, maka di situ datang kepahaman. Macam kita tak? Kalau kita fikir-fikir, kira dengan tempoh mengaji kita, Quran agama ni rasa tak sampai macam ni ilmu kita. Yang kita nampak ialah Tuhan banyak tolong kita. Tuhan banyak tolong kita. Kalau standard usaha kita ni tak sampai tak macam ni kepahaman kita. Tuhan tolong tu banyak. Kita ni usaha dah, jadi tak banyak mana pun Tuhan tolong tu banyak. Sama dengan rezeki kita juga. Kita rasa setakat kita usaha ni taklah banyak sangat, tapi Tuhan tolong tu banyak. Dan pulau-pulau rezeki tu Tuhan tolong banyak sebenarnya. Kalau dengan usaha kita tak on. Hatta sehingga yamiza, sehingga dia membezakan ni menzahirkan. Membezakan sini menzahirkan kepada orang mukmin perbezaan. Kan? Membezakan di sini ialah menzahirkan kepada orang-orang mukmin perbezaan. Al-khabis munafik, minat tayyib. Tayyib ni iman. Al-khabis huruf makna munafik. Minat tayyib ni iman. Sehingga orang yang beriman ni nampak, kalau makna lagu ni munafik, kalau makna lagu ni iman. Dan tidaklah Allah memperlihatkan kepada kamu, sahabat, wa ma kana Allahu liyutli'akum. Ini kena faham ni. Sebab ni ada isu al-ghaib kat sini. Al-ghaib sini alif lam tu bukan lil jinsi, tapi lil ahdi. Lil ahdi. Mana Allah tidak akan mungkin menampakkan kepada kamu sebahagian daripada ghaib. Sebab al-ghaib sesuatu yang dapat dicapai oleh panca indera atau alat. Al-ghaib ialah sesuatu
yang tidak dapat dicapai oleh panca indera atau alat. Mana Allah tidak mungkin akan menampakkan semua ghaib secara mutlak kepada manusia. Sebahagian saja. Hanya dalam Quran ni sebahagian je. Dalam Quran ni baik belaka, tapi sebahagian. Jadi alif lam lil ahdi, bukan lil jinsi. Kalau lil jinsi semua, lil ahdi ni sebahagian. Dia kata al baitu jamilun, rumah itu cantik. Semua rumah ke? Rumah tu je. Rumah tu je. Rumah lain tengok pula. Itu makna lil ahdi. Kalau lil jinsi, contoh al baitu lahu babun. Rumah, semua rumah itu ada pintu. Semua rumah ke sebagai rumah? Itu lil jinsi. Ni lil ahdi. Ahdi ain hada. Kalau ahida makna janji. Tapi kat ahdi ni makna itu ini. Dia boleh selit kalimah itu, mana sesuatu yang bukan semua, sebahagian saja. Bukan makna ma'rifah nakirah, makna khusus, bukan umum, bukan semua. Di konteks ahdi ni makna macam rumah itu. Boleh selit kalimah itu ni, dia tak kata bukan semua rumah. Rumah tu. Bukan semua rumah tu. Tu ya, rumah tu. Satu, Allah tidak memperlihatkan kepada kamu perkara gaib. Satu. Bukan semua. Dua. Bukan direct. Tiga. Benda gaib ni kan sesuatu yang Allah tak zahirkan kepada manusia kecuali dia Nabi. Itu pun sebahagian, bukan semua. Nabi pun sebahagian. Kita ni, Quran ni baik kan? Direct kita melalui perantaraan Nabi. Sebahagian pun tak mungkin, sebab kita bukan Nabi. Dan Nabi pun bukan semua. Sebab itulah hujah dia ialah Nabi bukan semua Nabi, bukan semua orang munafik Nabi tahu nama-nama ni. Sebagai nama yang Nabi tahu. Bukan semua orang munafik ada dalam sejarah Nabi, bukan. Sebahagian saja. Sebahagian saja, bukan semua. Akan tetapi Allah memilih untuk memberitahu sebahagian perkara gaib kan, dari rasul-rasulnya. Bukan semua. Bukan semua, bukan semua. Kalau Allah tak beritahu, tak tahu. Bukan semua, bukan semua. Bukan semua, bukan semua. Contoh ada orang datang nak minta pendakwah, padahal maksud dia nak bunuh. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Mana Allah tak beritahu. Mana bukan semua Nabi tahu benda gaib, dan bukan semua. Ada perkara Nabi tahu dulu. Ada perkara Nabi tak tahu. Mana tak boleh nak tumpang. Luar biasa dia tu. Itu alamat anugerah. Kita ni, otak kita, bila orang tu kita berpersepsi dia tu tahu benda gaib, bila hilang motor cari dia, dia jumpa sama. Itu maksud tahu benda gaib sama. Persepsi kita. Padahal tak betul. Ilmu sesat tu. Fa'aminu billah. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Jadi tugas kita ialah bukan jolok barang gaib. Jolok barang gaib. Dia kalau ada unsur jolok barang gaib, itu ilmu guna. Apa contoh? Korek barang gaib. Apa contoh dalam masyarakat, contoh jenis korek barang gaib? Tok Wama tu korek tu. Bila unsur korek
Barang gaib itu ilmu kuno. Dan dengar ada orang cerita, biasa adalah orang-orang yang dia ilmu-ilmu hak yang dia pelik-pelik ni. Dia kata mu ni keturunan wali songo ni, tok muno kaya ni, harta banyak, nak dah kita buat keluar harta tu. Kan? Ada orang boleh buat kan? Contoh-contoh tak? Ada tak unsur korek barang gaib? Ada. Jadi kalau ilmu ni dah korek barang gaib, tu ilmu sesat. Sikus. Ada tak unsur korek barang gaib? Ada. Sesat. Ini apa lagi? Batu geriga, batu merah. Dia kata batu merah ni kalau siapa ada, dia boleh kesan mana harta karun duduk dalam tanah. Korek barang gaib tak? Sesat. Jadi barang gaib ni ialah apa yang telah diturun kepada kita sekadarnya kena terima. Kan? Banyak mana diturun, mana dia rasa kita terima apa adanya. Bukan suruh korek. Kita hak yang diturun tak apa nak mengaji mana. Korek yang belum turun. Faham tak? Hak Quran ni barang gaib, mana dia rasa kita tak usah ngaji mana. Duk gaduh barang yang tak turun. Hak yang tak dizahirkan. Hak Quran beritahu barang gaib ni penting ni, kita patut tahu belakang sebelum kembali ke rahmatullah ni, tak usah ngaji mana. Sibuk cari hak selain pada Quran. Kita cerita ni berlaku seorang murid kita ni, suami dia faham lagu tu. Jadi dia cerita kita, ustaz, kita bawa suami kita marilah. So ustaz cerita tajuk ni. Tapi susah juga kan. Maknanya orang ni dia ada saja. Ada jadi rumit. Tapi tak mustahil, cuma tu lah susah sikit lah. Dia ada percaya. Betul ada lah orang cucuk-cucuk ni. Suruh suami dia gini sebab ada seorang ni. Dia kata seorang hamba Allah, dia kata dia ada ilmu ni, boleh tarik. Cara-cara dia nak beritahu tu umur ni kan. Tengok muka kan, kita dapat tahu kepada ilmu gaib umur ni ada keturunan wali songo. Contoh lah. Biasa lagu tu lah. Ini Malaysia ada, Kelantan ni ada. Anak-anak Kedah dah diberitahu. Makna benda ni dia sabar dalam masyarakatnya. Jadi dia kata, wa in tu'minu, jika kamu beriman apa yang telah diberitahu sebahagian benda gaib kepada Nabi ini, wa tattaqu, dan kamu tak takut apa yang telah diberitahu tu, falakum ajrun azim, bagi kamu pahala yang besar. Jadi jangan sibuk benda yang tak dizahirkan kepada kita. Sibuk beriman yang Allah turun kita, wahyu ni. Jadi sibuk faham hak yang ni. Dah juga. Hak ni penting. Ni hak yang diturun tak usah ngaji mana. Hak benda lain tu lah yang kita duduk gaduh. Kalau kena tipu. Tinggal. Ada lapas tinggal. Wala yahsaban. Ada lapas tinggal pula. Wala yahsaban. Ya. Janganlah kamu menyangka kamu bakhil. Bakhil. Tinggal pula. Wala yahsabanna, jangan kamu menyangka alladzina, orang-orang yang bakhil. Bakhil, apa yang Allah berikan kurniaan kepada mereka, dari apa yang Allah beri kepada mereka dari kurniaannya, baik untuk mereka. Sebab kita, Allah bagi kat kita, satu untuk kita, satu untuk selain kita. Satu untuk kita, satu untuk selain kita. Untuk kita lah. Untuk selain kita ni, Allah bagi peluang buka pintu infak. Sama ada untuk selain kita dunia atau untuk selain kita akhirat. Infak ni untuk orang lain.
duniawi dia atau ukhrawi dia. Kan? Mana kalau kita infak, maka itulah harta simpan kita, harta sebenar kita. Yang kita duduk kat kita ni akan balik kepada Tuhan ni, pewaris sebenar Allah Ta'ala. Bila kita mati, jatuh ke anak, anak mati, jatuh ke cucu, cucu mati, jatuh ke cicit. Lalat balik ke siapa? Balik ke Allah. Jadi Tuhan nak sebahagian harta kita ni biar jadi milik kita. Cara lagu mana? Infak. Infak tu, jadi harta yang kita infak tu lah milik kita. Mana infak tu sebenarnya hakikat dia simpan. Simpan tu hakikat dia balik ke Tuhan. Kita dah nampak infak tu keluar, kan? Yang duduk kat kita tu simpan. Pada infak tu lah simpan. Tu kata bal huwa syarrul lahum. Bahkan dia buruk bagi mereka. Sayutawwaquna, maka akan dikalungkan. Dah lah balik ke Tuhan, lepas tu dikalungkan apa yang mereka bakhilkan dengannya, apa yang mereka bakhilkan dengannya pada hari kiamat. Lepas tu dia kata walillahi, dan milik Allah lah segala warisan langit bumi. Kenapa Allah kata lagu tu? Kenapa Allah sama dengan lafaz milik Allah lah segala warisan langit bumi? Kenapa? Nak beritahu hak kita bakhil tu balik ke Tuhan dia lah. Sebab dia pemilik sebenar. Hak kita berakhir tu balik kepada Tuhan dia, iaitu Allah. Tuhan suruh kita infak supaya jadi milik kita ke akhirat esok. Wallahu bima ta'maluna khabirun. Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan khabirun, maha mengetahui dengan teliti. Maha mengetahui dengan teliti. Bila kita tolak wahyu, dia wujud lafaz-lafaz ngejek. Dan kadang-kadang lafaz-lafaz ngejek ni bawa kepada kekufuran, melibatkan Allah. Nak ngajak Nabi, perjuangan Nabi sebenarnya. Tapi sebut berkaitan dengan Allah ni lafaz-lafaz yang tak sepatutnya. Laqad sami'a Allah, sesungguhnya Allah mendengar. Sesungguhnya Allah mendengar qaulah, perkataan. Bila Allah kata siapa-siapa yang nak pergi pinjam duit ke Allah, lafaz tu jelas. Tapi orang belik dia kodak, Tuhan miskin, dia pinjam duit kat kita. Lafaz jelas. Tuhan bukan Tuhan miskin, Tuhan kaya. Lafaz Tuhan nak mujuk hati kita supaya infak. Bagi pinjam ke orang kaya, kan? Dapat bagi pinjam kat zat yang maha kaya, maka pulangan dia besar lah. Tapi bagi orang yang tak usah mana beriman dengan Quran ni, dengan Nabi ni, maka lafaz tu digunakan untuk mengejek. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan alladzina qalu, orang-orangnya mereka berkata innallaha faqirun, Allah fakir. Sebab apa? Nak pinjam duit kita. Jadi kita kaya, wa nahnu aghniya. Jadi innallaha faqirun wa nahnu aghniya ni dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab. Wahyu ke bukan? Bukan, malah bercanggah. Bila bercanggah Allah tulis. Allah tulis, kalau tak taubat esok sebagai sebab Allah humma kita dalam neraka. Sanak tubuma, kami akan tulis ma, apa yang qalu, mereka katakan. Bukan mana? Tinggal ni. Ada tinggal.
Ada lapan setinggal pula. Betul lah. Sana Allah akan tulis apa yang mereka katakan dan pembunuhan mereka kepada pembunuhan mereka terhadap nabi-nabi. Nabi bawa bukti, mereka tak ada bukti. Adakah orang yang ada bukti bunuh orang tak ada bukti? Tak berlaku dalam sejarah. Orang yang tak ada bukti lah bunuh orang ada bukti. Bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Dan kami akan katakan mereka waktu diadab dalam neraka, zuqu adzabal hariq. Kamu rasakanlah adab api neraka yang membakar. Masuk neraka tu zalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian balasan itu disebabkan oleh perbuatan kamu. Bima qaddamat aydikum. Perbuatan-perbuatan oleh tangan-tangan kamu. Kamu yang pilih, ikhtiar pilih cara lagu tu. Kamu yang pilih. Wa anna Allah, dan Allah laisa bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidak bersifat aniaya terhadap hamba-hambanya. Allah banyak nak tolong. Allah galak bahagian nak tolong, nak ampun. Kita galak nak ingkar. Jadi kita salah. Tuhan sungguh bahagian nak bagi faham, nak menyelamatkan. Kita sungguh bahagian tak saya faham dan nak membahayakan kita. Tuhan nak selamat kita daripada bahaya, kita nak cari penyakit. Ada lafaz pada kawan kita lucu, pelik juga, duk mikir. Dia kata lagu ni, jangan cari penyakit, jangan kita cari penyakit, biar penyakit cari kita. Faham tak faham? Pening tak? Jangan kita cari penyakit, biar penyakit cari kita. Kita gapa dia tu? Macam serupa. Jangan kita cari penyakit, biar penyakit cari kita je lah. Biar penyakit cari kita. Kita jangan cari penyakit, biar penyakit cari kita. Boleh jadi juga tak? Kita nak fikir, dia kata. Jadi dipakai kata tangan kerana kebanyakan tindakan manusia menggunakan tangannya. Dulu kita tak nampak, lari nampak. Ni WhatsApp, SMS semua tangan belakang lah ni. Mulut tak kecek mana lah ni. Tangan, kerana tangan badan binasa. Dan dia tak kerana mulut dah. Dulu kerana mulut badan binasa, lah ni kerana tangan badan binasa. Alladzina qalu, orang-orang yang mereka berkata, innallaha ahida ilaina. Helah ni helah. Helah guna nama Allah untuk tidak beriman. Guna nama Allah untuk tidak beriman. Allah telah berwasiat kepada kami, dia kata. Janji telah wasiat agar jangan beriman. Jangan kalau siapa suruh beriman, jangan beriman. Selagi alla nu'mina, selagi nu'mina li rasulin, kepada rasul. Jangan beriman kepada rasul. Sehinggalah, makna kalau nak beriman minta syarat. Ini pendustaan ni. Pendustaan atas nama Allah. Allah suruh kalau nak beriman tak syarat. Padahal mana ada lagu tu?
Beriman ni amrullah. Syaratnya Nabi kena ikut mereka, baru kena beriman. Tak ada Tuhan lagu ni. Ni bohong atas nama Allah, kan? Sehinggalah dia yang ada rasa mendatang kepada kami satu korban yang dimakan oleh api. Luar biasa lah, kan? Sebenarnya orang Yahudi ni, dia jahil. Dia ingat bila luar biasa melakukan Nabi ni, luar biasa tu milik Nabi. Padahal luar biasa tu milik Allah. Cuma Allah zahirkan Nabi. Nabi tak boleh nak menzahirkan. Allah yang menzahirkan hakikat dia. Betul lah, setiap luar biasa melakukan Nabi ni mesti atas arahan Allah. Remote tak ada ke Nabi. Hanya orang-orang Yahudi tak faham. Kul, katakanlah, qad, sesungguhnya telah datang kepada kamu, qad ja'akum, telah datang kepada kamu rusulun, rasul-rasul, min qabli, dari sebelumku, datang bil bayyinat, dengan keterangan yang nyata jelas. Hak minta ni dulu datang dah, tak beriman juga. Apakah bila Nabi datang perkara supaya beriman? Hak dulu tak beriman. Hak dulu tak beriman dah. Hak minta ni, maknanya bila Nabi boleh datang ni beriman. Jadi bukan masalah lek Nabi, masalah lek kamu. Yahudi nak menampakkan tidak berimannya mereka ni salah lek Nabi, kerana gagal mendatangkan. Tapi Allah membuka pekor mereka dengan mengatakan bukan salah lek Nabi, salah lek mereka. Masalah mereka tu masalah. Nabi okey lah, mereka tu masalah. Dan dengan yang kamu katakan, wabilladzi qultum. Kenapa para Nabi yang mendatangkan hak yang minta tu membunuh pula mereka? Kenapa? Meminta tak, dah dia zahirkan, membunuh pula mereka. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, in kuntum shadiqin, jika mereka kamu adalah golongan yang benar. Contoh siapa yang dibunuh? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang sabit kepada wahyu. Banyak lagi tapi tak diberitahu. Ni lafaz tasliyah. Tasliyah ni makna dia menghiburkan hati. Contoh lagu ni, satu kampung ni kita duk perasan kita tak ada air. Satu lagi hakikat dia semua kawasan tak ada air. Contoh tak? Satu keadaan kita diuji tak ada air, rumah kita tak ada. Satu keadaan kita diuji satu kampung tak ada. Mana lebih menderita? Perasaan menderita. Kita seorang tak ada lah. Orang ni ada, kita seorang tak ada. Hak tu menderita lagi. Tapi kalau sambung tak ada, tak ada belaka, lega sikit. Ada lagi lain. Dia ayat dia kata, jadi Nabi mula-mula ingatkan dia seorang je kena lagu ni. Sedih sebab dia. Tapi Allah kata tak, semua orang yang buat kamu ni kena belaka. Nabi rasa patutlah, rasa lega sikit, terubah sikit. Tasliyah. Ayat mujuat, macam mujuk hati dia, macam menghiburkan hati yang sedih. Fa'in kadzabuka, jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kudziba, sebenarnya telah didustakan rasul-rasul dari sebelum engkau. Biasa. Maknanya bukan salah lekmu. Jadi perangai orang ni lagu tu. Padahal mereka mendatangkan bayinat, mujizat-mujizat yang nyata.
Zubur. Zubur ni dia kata ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW. Wal kitabil munir, dan kitab yang menjelaskan, munirnya menjelaskan, penjelasan yang sempurna. Kita habis kat mati masuk syurga ni. Kita mati masuk syurga ni. Orang ending tak? Kullu nafsin, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ini baru ending ni. Tadi tak ending lagi. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ini kena ingat. Walau nak terjemah makna apa tu? Faqad faz, udah. Maka sungguhnya ia beruntung, dapat hasil. Kita dalam konteks duniawi, kita ingat apa yang kita dapat hasil, hakikat dapat hasil. Dapat hasil, kita berjaya. Sebenarnya tak berjaya lagi, ujian baru. Dapat hasil sebenar ialah mati, selepas mati tu. Tapi kita banyak tertipu dengan istilah dapat hasil duniawi. Pada ujian baru. Dapat hasil hakiki ialah mati nanti, Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya keputusan dapat hasil ni, yang ni pahala akan turbit hari kiamat. Hakikat dapat hasil itu hari kiamat esok. Dunia ni ujian saja, belum dikira dapat hasil. Dapat hasil sebenarnya ialah faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang telah dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke syurga, maka itulah dikira dapat hasil. Faqad faz. Maka itulah dikira dapat hasil sebenarnya. Dunia bukan hakikat dapat hasil. Nipu. Kan? Tipu daya saja. Macam berjaya dah. Padahal baru benda tu adalah tipuan belaka. Tak jelas lagi. Kadang-kadang dunia lah menjadi penyebab seseorang itu masuk neraka, ataupun lambat ke syurga, ataupun hilang syurga selama-lamanya. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Senang tu tipu je. Hasil tu tipu, bukan hasil lagi, tipu. Sehingga kadang-kadang terujar dengan hasil tu menyebabkan kita tak usaha untuk dapat hak yang hakikat hasil sebenar. Terujar jadi terlalai, tertidur, kan? Terlalai sehingga kita tak usah yang hakikat dapat hasil sebenar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.